Okey, sekarang guys, sekarang kita berada di Teluk Ketapang. Kita nak tunjukkan anda satu tempat yang sangat istimewa. Jika anda peminat penyu, kita akan bawakan anda satu liputan khas Teluk Ketapang Sea Turtle Convention. Convention. Okey, di sini dengan bayaran RM5, anda akan dapat melihat bagaimana proses pemeliharaan anak penyu daripada telur hingga ke menetas. Itu waktu dia rancang telur. Okey, untuk musim yang nama ni dah habis dah. Awak boleh dapat itu. Oh, awak boleh dapat. Anak kena wajib bulan 9 nanti. InsyaAllah. Kapan bulan 6, bulan 7 dah tutup. Benda ni dia punya musim dia akan bertahun-tahun. Waktu musim lepas ni, dia datang setakat 15 bulan lepas sehinggalah bulan batu kita bulan 6 ni. Tapi kita tak sangka mungkin sebabkan PKP ni dia sampai bulan 8 baru dia naik lagi. Tapi kami jangkakan itu pilihan lah. PKP bukan. Dia tahu. Penyu ni sebenarnya dia kalau tengok tempat dia nak telur dia bukan nak telur tahu dia survey dulu, maksudnya dia tengok kita okey tak okey, maksudnya dia naik dulu, kemungkinan dia bukan dia naik kat belah Pasir Bogak ke Tanimpa ataupun Nadia. Tapi di sini kalau kata dia tengok tempat tu ada pembangunan ke apa, dia macam dia tak jadi nak telur kat situ. Kata asal lagi satu dia tengok ada aktiviti manusia. So orang kata sebab tu dalam pelapangkan Teluk Ketapang ni dia kita akan dapat sarang telur penyu. Oh, mudah dapat. Okey, setakat ni paling tinggi kami dapat dari berapa tu ni PKP kami dapat packing ni lebih kurang 7 ke 10 ekor kita orang dapat. Sebabnya 7 ke 10 ekor. Sebab masa PKP ni ya. Macam mana kita nak tahu dia jantan yang betina? Dan dah tahu juga kan? Macam mana? Sekarang ni kalau kita dah tahu jantina dia, penyu ni dia ada keunikan sendiri. Masa saya dari kelebihan, dia sendiri dapat tentukan jantina anak dia nak berjantan ataupun betina. Oh, boleh? So, dia boleh tentukan sebabnya jantina anak penyu ni dipengaruhi oleh suhu. So kalau kata mak dia nak buat anak penyu tu banyak penghasilan baby betina lah, orang kata baby betina ni dia akan pilih suhu yang lebih panas sikit. So kalau dia pilih suhu lebih sejuk ni, mana dia buat banyak anak jantan. So dia akan ada, tapi kita bila dia dah meletak dia kami terpaksa campurkan sebab satu ibu dia mampu menghasilkan 500 ke 700 biji satu musim. Banyak. Tapi dikeluarkan sikit lah dari masa 2 minggu sekali habiskan dalam badan dia. So lebih kurang 2 ke 3 bulan. Lepas dah saja dah rehat pula 2 tahun dari perancangan keluarga pula. Dah rehat 2 tahun. Bagus. Tapi kita tak pasti dah akan telur dekat sini ataupun dah akan pergi belah Thailand ke Indonesia sebab dia tak akan bisa pasport dan lepas je dia halu kat dalam parti semua kena halau balik lah. Tapi penyu ni semua negara ada halukan dia. So dia akan tentu dia nak buat negara mana pun ke hati dia lah. Anak Thailand dekat Thailand lah. Okey, dekat sini kita tak boleh jual telur dia sebab ni ada dalam pusat perlindungan. Kalau kita jual telur ni sedikit pun mungkin kita punya lesen ke, kalau ada permit ke mungkin kita awak kata akan bahaya lah, mungkin belikan akan tak ada balik. So kami tak boleh nak telur tu sebab ada orang ramai daripada tanya nak beli telur ke apa sebab ni pusat perlindungan. So kita tak dapat nak jual Jam tak apa kat sini. Kat sini kan. Okey, kita sekarang sebelah sana saya akan bawa yang 8 bulan dengan setahun minyak. Kita akan tengok warna dia tu dah tunjuk warna coklat dah. Okey, silakan. Lepas tu kan ni nak tadi dik. Minyak tadi. Okey, penyu ni sebabnya dia tengah darat atau dia tengah ada dari dia akan lebih aktif kalau dia tengah larut. Okey, soalan yang ni, okey, ada juga teori mengatakan kalau anak penyu jantan ni dia dah turun ke laut mungkin sampai mati pun dia dalam laut. Sebabnya penyu ni kalau kita letak 24 jam dalam air pun tak ada masalah. Sebab penyu ni dia akan mampu angkat kepala dia akan mampu tak ada nafas panjang dan dia bukan akan mampu sebelah dalam air dia selama 6 jam. Dia akan Dik yang macam orang kata apa mitos dia bertemu dengan nangis kan? ya. Situ betul ke? Memang betul. Betul. Sebabnya kita faham sebab dalam banyak-banyak haiwan penyu ni saja yang tak ada berkeluarga. Maksudnya dia takkan ada kasih sayang antara mak dengan anak. Sebabnya penyu ni lepas saja dia telur, tanggungjawab dia sebagai ibu settle sampai dia telur saja. Tapi kita faham sebab satu busa dia boleh menghasilkan sampai 500-700 biji. So bayangkanlah kita anak dua pun kadang-kadang dah sikit kepala ada anak dia. Dia lagi kalau kata 200 ekor jadi dah laut lepas. Korang pun betul yang piara lah anak dia sebab tu kita tengok kat National Geographic penyu ni hidup sendiri je.
So menyedihkan lah. Sebab tu dia takkan faham lagi istilah keluarga tu. Sebab tu kita faham kenapa dia sedih, dia keluar air mata tu memang betul. Sebab orang kata tu first and last lah, jumpa telur dia tu. Dia keluarkan, dia tu lepas tu dia tanam, lepas tu dia balik ke laut. Sampai bila-bila lah, bila dah turun tu dia tak tahu rumah dia akan tu, anak dia tak tahu. Tu menyedihkan lah. Tapi kita faham lah sebab Tuhan jadikan sampai 500 juta. Kita anak tua pun kita dapat kepala anak India lah. Sini ada tak penyu yang maksudnya yang terbesar? Berapa kilo maksudnya? Yang tertua tertua. Ya. Okey, setakat ni saya tak pasti lagi. Tapi kalau saya kalau tak silap lah, diorang bagi tahu lebih kurang ada 50 ke 60 tahun lagu tu. Ada pernah naik ke sini dan dia punya saiz dia lebih kurang, kita anggarkan dia punya berat lebih kurang 100 kg. Kami bila dia punya naik telur, kami tak boleh ambil masa yang sama. Kita orang hanya boleh pasang buku dia punya saiz dengan dia punya tagging je kami boleh pasang. Sebab kita takut kalau kita tahan dia lebih lama, takut nanti tak mau naik dah telur kat sini. Lagi satu, masa dia tengah telur tu jangan ganggu dia. Sebab kalau kita ganggu dia telur, dia otomatik dia akan lari ke laut. Itu confirm lah, dia takkan naik dah telur kat sini. Memang dia merajuk habis-habisan dah, dia protes tempat ni lah. Dia pangkah dia tak mahu, tak mahu naik lah, hospital dia tak bagus. Dia lagu tu. Okey, jap saya buat belah sana pula. Baik. Soalan best penyu berdagis. Ya, Mama. Okay guys, anda boleh melihat ratusan anak penyu yang telah pun disediakan tempat untuk pelepasan mereka bila mereka dewasa. Bagi yang tak pernah lihat penyu secara langsung, anda boleh datang ke pusat pemeliharaan penyu di Teluk Tapang, Pulau Papua. Okay, di sini anda tak dibenarkan untuk sentuh penyu kerana jari kita sangat sensitif pada mereka. Orang tengok dia pula dulu kan. Yes, betul. Ni salah ni. Dia yang buat. Yes, betul. Penyu ni dia akan pilih kalau tengah air dia otomatik telur tu tak jadi. So orang kata kita kena kalau boleh telur tu jauh daripada air. Sebab tu dia akan cari kawasan tu ni. Okey, saya silakan. Saya akan menang. Jom. Jom masuk. Okeylah, penyu tu dah keluar lah. Okey. So yang saya bagi tahu tadi, kita akan nampak warna dia dah clear tukar warna coklat dia ni 8 bulan dengan setahun. Warna dia ni akan totally tukar bila dia usia 3 bulan tu kita dah nampak dah sekarang dah akan tukar warna coklat. Okey. 8 bulan dengan setahun. Ini penyu yang berumur 8 bulan hingga setahun. Musim Covid ni dia tak bagi. Nampak macam labu lagi tapi sejak ini adalah penyu. Okey, yang ni sepatutnya rumah penyu yang ni untuk usia yang 5 bulan sampai setahun ni, tapi sebabkan MCO ni kita tak sangka lebih banyak ibu penyu tu datang bertelur kat sini. So untuk sementara kita buat kolam baru dia tu nak siap, kita letak sementara dulu kat sini. So yang ni usia anak sebaya lebih kurang 2 minggu tadi. Seminggu lebih ni. Okey, kalau kita tengok ada kolam warna hitam tu, itu semua usia yang seminggu punya. So kita akan nampak lebih jelas warna dia tu warna hitam. Yang sebulan baru lepas lok kan? Itu kalau kita tengok dia dah boleh survive tu, kami akan start buat pelepasan dah. Sebab ada teori mengatakan kalau contohlah saya ambil 100 ekor, contohnya umur 1 hari saya ambil 1 ekor saya lepaskan. Mungkin hanya 10 atau 20% yang mampu hidup sehingga 25 tahun ke atas. So sebab kata lagu tu kita terpaksa asuh dulu, kita ajak dia makan semua supaya nanti bila dia turun ke laut dia tahu nak cari. Lagi satu bukan apa ancaman dia tu sebab pukat. Lepas tu orang kata kena makan ikan. Bila nak turun ke laut tu saya bagi tahu burung helang ataupun biawak makan anak penyu juga. So ancaman dia tu banyak. So kat sini kami mengasuh dulu kira kita jadi mak dia. So bila dia dah pandai berdekatan itu, pandai-pandai lah dia survive sendiri dalam laut. Dia kalau sebulan berapa kilo tu? Kalau sebulan dia tak naik banyak pun sebab masa anak penyu buat sebulan ni dia kurang makan lagi. Tapi dia dah start umur setahun kita akan nampak dia dah kuat makan. So sehari tu kami kena peruntukkan. Dan contoh kalau sebelah sana tu kami kena standby 5 kilo sehari.
Yang 1 dengan 3 tahun tu. Makanan kegemaran dia apa dia? Makanan dia kami bagi 3 jenis. Kita bagi makan sotong, ikan dengan obor-obor jellyfish tu. Sebab lagi satu, dalam laut pun dia pun boleh juga makan rumpah laut ataupun udang ataupun ketang. Tapi kalau udang ketang tu kos dia lagi mahal sikit lah. Lagi satu rumpah laut ni perairan, dah sampai dah alhamdulillah. Kita boleh tengok dia bagi makan. Abang Oji dapat rakan dia buat bagi makanan kat dia. So cara dia kami akan tabak je dalam air. So kita akan bagi rasa suasana macam dalam air laut lah. So nanti dia akan baru dia cari sendiri makanan tu. So kami akan tabur je dalam air tu. Saya dah akan tengok sini cara macam mana penyu tu makan makanan dia tu. Okey, satu soalan. Yes. Pusat penetasan ni di bawah ada bawah naungan kementerian ke jabatan kerajaan tempatan ke? Okey, dekat sini kami bergerak secara NGO iaitu komuniti secara swasta lah. So kita ni di bawah NGO lah, kami bergerak secara swasta. NGO apa? NGO kita secara komuniti punya. Komuniti swasta punya. Kiranya kita di bawah penyelia lah orang kata. Kita kat sini kita bergerak secara swasta. Maksudnya segala swasta tu apa namanya? Kampung Pusat Konservasi Kampung Penyu Pulau Pangkor. Kita ada laman web Facebook kita sendiri. So segala aktiviti kita akan dapat tengok kat situ. Kalau ni kita contohnya 31 ni kami akan ada buat pelepasan anak penyu. So 31? Yes betul, sebabnya Hari Merdeka. Kita ada buat special ada pelepasan anak penyu. Kami jangkakan kami akan lepaskan lebih kurang 100 ke 150. Kami waktu dia. Okey, masa kami akan pilih untuk dia buat pelepasan, kami akan pilih pukul 6.30 petang sampai ke pukul 7. Sebab waktu macam tu, nelayan bagi tahu waktu tu orang kata kalau ikan pun kita letak mancing pun dah tak makan dah. Sebab waktu tu ikan balik macam balik rumah lah, dia tak ada rencana makan orang terus. Dia nak semayang makan semua. So orang kata anak penyu ni mungkin ada masa untuk cari tempat untuk dia dapat selamatkan diri dia daripada pemangsa dalam laut ni. Dah boleh tengok. So kalau nak tengok kita buat pelepasan tu, insya-Allah 31 kami akan buat pelepasan dan kita akan ambil Tapi tidak digunakan sotong. So kita punya nama Ini penyu yang berumur 8 bulan hingga setahun. Kapal penyu Pulau Pangkor. So sekali aktiviti kalau sekat betul insya-Allah akan keluar lah. Kita ada buat kat situ. Yes betul. Sebab ada teori mengatakan selepas 20 ke 25 tahun mungkin dia akan datang balik kat sini. Tapi kita kena kekalkan kemungkinan sebelum jadi macam ni lah. Sebab penyu ni sebelum dia turun ke laut dia akan simpan satu memori lah. Maknanya selepas 20 ke 25 tahun mungkin dia akan main balik. So dia ada simpan memori. Walaupun dia travel satu dunia pun insya-Allah dia dapat ingat. Sebab tu sebelum dia turun dia akan ambil masa dulu. Dia akan pandang sekali dia tengah record memori cik dia. Lepas ni 20 ke 25 tahun saya nak balik lah tengok kampung lama lagu mana. Mungkin macam tu lah pemikiran dia. Okey. So sebab tu lah kalau kata insya-Allah mungkin 25 tahun lagi mungkin ada penyu lagi banyak lah kat Bangkok ni. Okey. Yang ni apa 8 bulan. So memang kita biarkan ke biarkan sampai 18 bulan lebih besar ke macam mana nak lepas? Okey. Baru-baru ni 2 bulan lepas kami dah lepas dah usia 8 bulan dan lebih kurang 30 ekor kita dah lepas kan. Sebab kat sini kami tengok kalau kata dia dah boleh survive kami akan start lepasan. So yang ni kemungkinan kita akan simpan mungkin sampai usia 3 tahun. Sebabnya macam saya bagi tahu sebelum ni sebab untuk research. Sebab penyu ni macam saya bagi tahu lah bila dia dah turun ke laut selepas 20 ke 25 tahun baru dia akan naik. So dia orang ni tak dapat nak tengok 1 tahun besar mana, 2 tahun besar mana. Dia pun tak dapat nak rekodkan benda tu. So kita pun kesian tak apalah kita simpan sekurang ada sebab kita bukan terima pada negara je, luar negara pun kita dah terima dah. Dia orang buat kerja volunteer kat sini. Especially banyak kita dapat terima pelajar ni daripada Jerman, dia orang turun kat sini. So time tu terahat lah orang kata jenuh lah nak speaking kadang-kadang tu diam je lah apa dia cakap ni kan. Tapi kalau nak tak nak kita kena belajar lah orang kata supaya lebih fasih lagi nak cakap dengan mereka kan. Dia rehat. Ni kalau bukan waktu COVID ni kami akan benarkan untuk pegang. Tapi sebab tengok COVID ni kita lagi ketatkan rule. Dan ada juga apa ni tapi lepas ni mungkin kita tak dapat bagi pegang lah. Sebab penyu ni dah makin berkurang dah penetasan dia dekat negeri lain. So kita tengah kena jaga-jaga lah. So kalau tu isyarat dia lagi satu tu untuk bagi tahu kita jangan ganggu dia lah. Kalau gitu lah maksud dia. Jangan ganggu dia. Dia nak rehat nak tidur. Tapi nak tengok dia body kita ni bila nak bagi makan lagi. Okey tu daripada tak buat makanan je kita buat tempat depa bagi makan. Satu dia tahu. Kat sini tak bagi makan. Bagi makan juga tapi kita tengok yang besar tu lagi mudah nak dapat tengok dia makan. Okey guys, sangat berbaloi dengan bayaran RM5 bukan untuk mencari keuntungan tetapi untuk menampung kos-kos kerja kesukarelaan. Tetapi anda dapat maklumat yang sangat lengkap dan menarik mengenai penyu. Pengetahuan penyu anda pasti akan memberi ilmiah
pengetahuan kepada anda. Kalau Ketapang, Pulau Pangkor Perak. Pusat Konservasi Penetasan Penyu Pulau Pangkor. Sebagai rakyat Perak, anda patut bangga kerana ada 2 tempat penetasan penyu. Satu di Segari dan satu lagi di Pulau Pangkor. Okay, kali kita tengok proses memberi makan kepada penyu besar. No, dia tengah makan sebab dia takut makan yang kat tengah, dia juga dia tuntut. Mana dia? Dia makan bawang senang je. Dia makan diam je. Dia kena dapat makan kadang-kadang tu ikan tu kadang-kadang terapungnya kalau tengok dah dengar mesti. Lagi satu, penyu dia banyak ikan ada macam busyak. Kalau kata dia rasa tiba-tiba kalau dapat gitu kita akan nikah lah. Disebabkan air agak keruh, susah dia nampak penyu. Apa dia? Dia makan ikan banyak penyu. Okey, seharusnya kalau untuk yang ni kami akan standby 5 kilo lebih kurang. Sebabnya kalau kata kita bagi kurang, mungkin dia akan hidup sampai segini. Maksudnya penyu ni sebenarnya ada juga satu video baru-baru ni. Macam pandai. Ada juga baru-baru ni kita orang dapat satu video lebih kurang 9 lepas. Saya tak pasti kat mana location dia. Penyu ni dia tak bagi makan selama minggu. Tidaknya dia ambil anak penyu kecil tu, dia buat rakaman video, saya tak pasti staff ke apa. Dia bagi makan dan tak apa anak penyu tu, anak penyu besar ni makan anak penyu yang kecil tu. Tapi itu kita tak pasti rakaman video tu daripada mana. Saya rasa bukan daripada Malaysia, mungkin daripada luar negara. Dia tak tanda sakit macam mana ni? Apa dia? Tanda dia sakit. Okey, tanda dia sakit senang ni. Kita mula nak tahu. Pertama sekali, kalau kita tengok kita bagi makanan, kita akan pantau dia. Kalau dia tak ada respon kat makanan kita bagi tu, kita akan tunggu pula 2 hari. Kalau kita tengok dia banyak cara main, dia diam, kita buat bunyi pun dia tak ada datang. Itu maksudnya dia bukan ada masalah. Dan lagi satu lagi, kalau contoh penyu tu kita dapat tengok dia sakit, kita akan pindahkan dia, kita akan rawat ke tempat lain pula. Okey, cara rawatan dia sama je macam kita lebih kurang. Cara rawatan dia sama macam kita masuk air, masuk darah. Macam tu juga kita buat kat penyu. So dekat bahagian orang kata tengah bahagian belakang kaki belakang ni lembut tu. Injection kat dia. Ya. So kita akan masukkan lah. Macam mana masuk air tu macam tu kita buat dekat penyu. Itu cara rawatan dia. Lagi satu, ada setengah orang kata rawatan ni kita akan menggunakan bukan guna air masak, kita akan letak dia dalam air yang tawar. Sebab kita akan pisah dia dalam badan dia tu. Bila kita gunakan air tawar, itu cara proses dia. Soalan yang sudah tahuan. Cara menawan tu tak? Itu saya tak tahu nak kata. Cuma saya kena tengok lagi. Sebabnya penyu ni kita jaga sampai 6 tahun. Kita bukan kalau kita jaga dia penam mata kita tak ada sebab. So orang kata semua ada settle kat laut, dia mandi ni beranak je. Lagu dia. Lagu tu. Dia ada simpan nak. Dia sembunyi dah, ada malu. Okey, cara dia lagi satu, saya boleh kata tahu bila dia akan bertenduk kali pertama, umur dia mungkin 20 tahun. Dia first, dia akan pasangan dia umur 20 tahun, dia baru akan hasilkan telur. Dia akib balik. Dia umur dia sama macam manusia, cuma dia lebih panjang sikit. Umur dia boleh hidup sampai 150 tahun. Tapi ada mitos mengatakan kemungkinan dia boleh hidup sampai 300 tahun. Tapi itu saya tak pastilah, itu mungkin mitos je lah. Sebab tu ada orang kata dia pada zaman dinosaur lah. Macam-macam kita boleh dengar version dia. Anak kau yang tu. Dia ngajak makan tu. Ni kalau kita makan ni, jangan datang ke tepi ni sebab dia nak kita belai dia. Sebab kita ada suatu kecil, so dia pada sebab dia belai belakang badan dia. Anak belai. Sebab kita dah biasa ajar macam tu, so dia faham lah. Orang kata kita nak bagi dia faham, kita bukan nak cedera dengan dia, kita nak manja dengan dia, kita nak tunggu bantu, bukan sayang lah. Balik kita bila kucing kat rumah, dia buat lah respon dia. Ni dia punya kulit macam koko-koko kan? Apa dia? Kulit dia macam koko-koko. Macam apa, tapi nanti dia berusia 5 tahun, kita akan nampak warna ni ada macam warna hijau. Hijau. Sebab tu dia panggil green turtle. Saya tak pasti bahagian mana, kalau saya tak bahagian bawah cakran dia tu kot ada macam warna-warna hijau. Sikit. Sebab tu dia panggil green turtle. Ni berapa ekor dek dalam ni? Dalam ni ada lebih kurang 20 ke 25 ekor. Dan setakat ni kita dah berjaya buat pelepasan lebih kurang 5,500 dah. Kita dah berjaya buat pelepasan dah. Anak penyu ni. Sebab kat sini kita tengok je kalau dia dah ready kami akan lepaskan terus, kita tak tahan lama.
Tapi ada juga satu ekor penyu ni kita lepaskan 8 bulan, sebulan lepas kita lepaskan umur 8 bulan. Jadi kita lepaskan laut dan naik balik dekat belah jeti tu 3 jam kita lepas. So yang tu kami tak paksa lah. Mungkin orang kata dia tak sampai hati lagi nak tinggal kita ke apa, kita tak paksa. Nanti kami tak paksa, kami akan jaga dulu. Tapi nanti umur dia 2 tahun kita akan lepaskan balik dia. Sebab kita takut lah kalau kita simpan dia lama, takut nanti dia tak boleh survive pula. Lepas awal pun salah. Depan lambat pun takut kita tak pandai, dia dah manja dah. Okey, dan last kali nanti saya akan bawa tempat sarang dia, telur dia yang mana dah menetas. Cuma kita dapat tengok telur kering je. Sebabnya penyu ni dia akan tanam dia punya telur lebih kurang 2 ke 3 kaki dalam. Sebab dia sini akan tentukan jantina anak dia, sedang ada suhu-suhu dia lah, dia akan pilih. So yang saya tunjukkan ni telur yang dah menetas dah. Telur kering dah, orang kata dah tak ada anak penyu dalam tu dah. Dah semua dah netas habis dah. Okey, tapi yang ni kita kena jogging sikit sebab dia sebelah kiri. Apa dia? Katalah dia dalam kolam ni, masuk manusia kat dalam. Okey. Mana dia bukan? Oh, kalau masuk mana? Kalau gigit ke dia duduk satu. Tak ada. Dia okey, dekat sini tak payah termasuk, memang kita kena masuk sebabnya masa tukar ayak tu kita kena cuci balik kolam dia. So kalau untuk staff tu insya-Allah dah tak ada buat apa lah. Janji jangan bagi penyu ni, dia kalau kita tak ada buat bising ataupun bunyi motor macam ni ke apa, dia kalau ada bunyi macam tu je dia baru agresif. Tapi kalau kita duduk slow dengan dia tak ada apa pun sebenarnya. Dia okey je. Cuma dia rasa bila ada bunyi macam tu, kita datang tiba-tiba, oh Mak Kasak buat kerja lagu tu, tiba-tiba cuci kolam dia buat cara Kasak kena dia pula. Tu dia rasa macam takut lah, dia rasa macam terancam. Baru dia akan agresif. Tapi kalau macam ni dia okey lah. Agresif ke? Apa cara dia agresif? Okey, agresif dia pertama sekali dia makan atau gunakan tangan dia besar, untuk kibas kita. Itu cara dia lindungi dia. Tepuk dah manja kan? Ha? Kita tepuk manja ni. Banyak tepuk manja. Tapi tepuk manja pun dia mampu pecahkan jari ni. Kuat tak kuat dia punya tangan. Lagi satu, penyu ni dia macam ada kuku tajam dekat dalam, dekat tepi tangan dia kalau kita pasang tadi. So orang kata kemungkinan dalam laut dia gunakan tu sebagai senjata dia. Jadi satu, bila dia korek lubang, dia dari kuku tu lebih mudah dia nak terjebak ke dalam. Betul. Kecil tepi tangan dia tu. So orang kata tak ada masalah dia nak korek 2-3 kaki dalam, tak ada masalah. Sebab macam cangkul dia juga jadi lagu tu. Berapa umur tadi? Berapa umur tadi? Dia lebih kurang 20 ke 25 ekor. Enggak, umur. Oh, umur dia 1 sampai 3 tahun. Dalam ni. Okey, dah habis. Okey, dah habis. Ada 25 ekor Najis dia penyu macam yang berusia macam 1 agak-agak macam hingga bibir tau. 3 Dia tahun. punya macam dia tak macam kalau kura-kura, dia punya tu macam bibir tapi macam ni dia macam agak-agak cair tu. Jadi bagi tahu seakan-akan. Cedok lah. Tapi buang lah. Ni nanti bila kita cuba nadi sedikit sekali dengan nadi-nadi tu semua. Tapi kalau macam tulang-tulang ikan ke apa tu semua cara taping je lah kita nak kena buang. Lagi satu, kita baru tahu rupanya dekat ikan yang mati ni walaupun kita dapat segar, satu sebabkan dia mati dia ada tahan ammonia dia. So kalau kami biarkan terlalu lama, kalau kita tak ada makan benda tu, kami nanti kena bersihkan. Sebabnya takut dia besar, resikonya ada dekat ikan tu macam dia dekat kaki sakit. Kira macam makanan basi lah saya bagi tahu. Dia ada ininya dia. Dan dia ada acid dekat badan ikan tu, kalau kita tak buang, penyu dah habis makan, kemungkinan boleh menyebabkan penyu tu sakit. Kalau dia agresif ni, boleh orang yang apa terluka tak? Maknanya biasa terluka. Boleh terluka. Satu mungkin sebabkan kena tangan dia, saya boleh bagi tahu kalau kita angkat dia, kalau kita rasa macam kena pukul dengan rotan. Kena pukul rotan. Lagi satu, kalau baik-baik dia buka, memang boleh luka tangan kita. Lagi satu, kalau dia dapat gigit jari kita, mungkin boleh putus. Sebabnya penyu ni dia banyak gigi halus, macam gigi shark. So, bila dia gigit tu, macam ni, tidak orang kata luka tu confirm. Tapi dia ada kalau penyu dia ada Okey guys, tadi kita dah tengok penerangan yang sangat padat tentang penyu. Dan pada pendapat peribadi saya, sangat membaloi untuk masuk ke sini. Dan anda akan dapat maklumat yang sangat lengkap mengenai cerita penyu di Pulau Ampun. So, jikalau anda kebetulan berada di Pulau Ampun, datanglah ke Teluk Ketapang untuk melihat
proses pemeliharaan anak penyu dan pelepasan. Di Teluk Ketapang, Pulau Pangkor, Perak. Kita namakan Kampung Penyu, Pusat Konservasi Penyu, yang dibuka pada orang awam daripada pukul 10 pagi hingga 7 petang.